untuk sejak daripada semalam pergerakan di pasaran saham berada dalam keadaan positif. But hari ini sedikit sedikit tak rancak berbanding malam tadi lah Zatul ya, pada sesi US malam tadi. Kita nampak untuk sekarang ni pelabur sedang menunggu more catalyst lah, sebab untuk masuk pasaran. Pada malam ni kita ada data PCE. PCE ni basically kepada inflasi lah. Jadi kita nampak pelabur sedang tunggu lebih banyak data, lebih banyak maklumat untuk memasuki pasaran ataupun keluar daripada pasaran. Jadi kita ada data PCE pada malam ni. Ini satu data yang dilihat oleh Federal Reserve sebab sekiranya inflasi meningkat, ada kemungkinan untuk Federal Reserve menarik balik liquidity dalam pasaran, purchasing of asset dalam pasaran. Selain daripada itu kita ada G7 meeting, kita ada central bankers, kita ada wakil daripada kerajaan yang bermesyuarat pada hari ini. Jadi itu lagi dah satu lagi daripada event yang menjadi perhatian pelabur pada hari ini, Zatul. Banyak juga yang Zul bagi ringkasan tadi. Kejap lagi confirm banyak juga yang Zul nak sampaikan kepada anda semua. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Zul. Ada apa-apa soalan boleh tanya terus dekat ruangan komen sebelah kanan video ni. Okay? Macam biasalah, klik dekat ikon open chat. Nanti keluar ruangan komen dan masukkan nama dulu baru klik join. Lepas tu bolehlah tanya soalan-soalan anda. Nanti Zul akan jawab dalam sesi siaran langsung ni. Okay, tak nak buang masa Zul lagi. Kejap saya check share screen Zul. Okay, clear. Zul pula dah ready ya? Yep, ready. Ready. Okay, silakan Zul. Thank you, Zatul. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Roslan mau awal masuk. Dan Galih serta rakan-rakan yang lain ya. Jadi pada petang ini topik saya pada hari ini satu saja, dari jam 6 sehingga jam 8. Kita mula balik kepada sistem dagangan ya. Selepas satu minggu kita melihat kepada psikologi dagangan, dan pada hari ini kita mula masuk kepada kaedah untuk melihat satu sistem untuk memahami pasaran, dan bermulanya daripada teknikal iaitu kepada struktur pasaran, asas kepada teori Elliott Wave. Okey. Sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Waalaikumsalam, Dil. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan sudah lebih daripada 20 tahun. Okey, kita lihat dahulu apa pergerakan semasa pasaran, apa struktur semasa dan apa peluang yang kita boleh ambil dalam pasaran sekiranya ada. Sekejap saya clear dulu kita punya ni, kalau tak banyak sangat yang keluar. Okey. Jadi kita lihat kepada apa yang besarnya dalam pasaran untuk semasa daripada sudut data. Awal pagi tadi kita ada Tokyo Core CPI keluar sama seperti jangkaan, tak ada mengejutkan. Kadar pengangguran dekat Jepun menunjukkan peningkatan. Ini saya tak nampak any significant dia, sebab ini bermaksud lebih ramai orang cari kerja. Kalau anda tengok participation rate dia meningkat, menunjukkan lebih ramai orang cari kerja. Jadi anda tak dikira sebagai penganggur selagi anda tak cari kerja. Itu maksud dia. Kita juga ada data untuk France punya GDP yang lebih rendah daripada jangkaan pasaran. Pasaran menyangkakan pertumbuhan untuk kuartal pertama pada 0.4, tapi keluar lebih rendah, negatif 0.1, sesuai dengan lockdown yang berlaku dekat France pada sepanjang 3 bulan pertama tahun ini, dan data yang lebih buruk pada Mac. So tak really mengejutkan pasaran. COF Economic Barometer untuk untuk Switzerland menunjukkan bacaan yang positif, menunjukkan pemulihan terutamanya dalam financial sector. Selain daripada itu, kita juga ada kenyataan daripada wakil ECB yang menyatakan bahawa dividen untuk bank mungkin akan boleh dinaikkan ataupun diedarkan
Sebabnya pada waktu COVID-19 punya pandemik, kejatuhan ekonomi pada waktu tu, bank tidak dibenarkan untuk mengeluarkan dividen, menyebabkan saham dia orang tak jadi partian pelabur. Jadi dia freeze untuk dividen payment. So kita dan ECB menyatakan ada kemungkinan untuk menilai balik, dan mungkin pada September tahun ini bank dibenarkan. Bukan apa, sebabnya ECB bagi bantuan kepada institusi kewangan, kepada bank. Jadi dia nak bank supaya disperse duit yang dia bagi, instead of dia gunakan duit tu untuk bagi dividen. Dia tak nak benda tu. Jadi itu adalah apa yang ECB. Jadi itu adalah something yang positif kepada pasaran lah. Malam ini tumpuan kepada data inflasi untuk US serta mesyuarat G7 pada malam ini secara online G7 meeting. Kalau kita lihat dari sudut sentimen pasaran lebih positif, kita ada penerusan pergerakan dekat US semalam bagi mereka yang ada, wassalam Rosli, Wimon, dan bagi mereka yang ada position untuk Nikkei tu, untuk Nikkei kita lihat kepada cara untuk nak manage dia lepas ni untuk Nikkei. Okey, jadi kita lihat kepada chart apa yang kita nampak untuk semasa. Basically pasaran saham melonjak. Ini yang kita lihat dan US 500 memang kita jagakan, tapi cumanya set up apa bezanya? Memang kita tahu dia nak naik. Ni bab ini yang kita kena tahan, Rosli. Kita tahu dia nak naik. Masalahnya kita punya set up tu tak ada. Set up kita adalah benda ni. Bab ini yang anda kena disiplin. Kita tunggu set up ini. Satu, tak kisahlah 3 ke 5 ke kan. Dia naik, turun dan dia incomplete. Kita tunggu set up ini. Dan dia tak lengkap lagi dan dia jatuh balik. Kita tengah tunggu set up ini. Sekiranya dia tak sampai 100%. Ataupun, ini nombor 1. Ataupun nombor 2, kita tunggu set up ini. Dan dia break dia dalam satu structure di mana dia mencecah sekurang-kurangnya 1618. Di sini yang anda gunakan channel bagi siapa yang nak gunakan channel dan apa anda nak tengok dia turun balik dan kita cari peluang dekat sini. Jadi dua bentuk, dua structure yang kita nak trade, iaitu incomplete sequence ataupun momentum sequence. Terbalikkan kalau kita nak short. Jadi balik kepada chart untuk ni US 500. US 500 ini waktu dia break kat sini kita dah cecah satu. Jadi tak ada peluang untuk kita nak entry. Itu adalah untuk US 500. Sama juga untuk US 30 ni kita miss out this entry. Siapa yang ada entry based on itu US 3. Ini ada peluang. Ini ada peluang. Dia dah break dan dia pull back. Siapa yang ada entry yang ni sebab saya tak dapat nak tengok chart sentiasa. Tu dia. Siapa yang ada entry yang ini, bila dia reverse kat sini dan mungkin anda terlepas daripada sudut point. Ini adalah hampir dan mungkin anda terlepas daripada sudut spread. Ni adalah untuk US 30 dan price meneruskan lonjakan. Maksudnya ini adalah satu lonjakan macam ni. Ini adalah 1, 2, 3. Jadi pembetulan dekat sini anda tak dapat enter tau. 3, 4 dan 5. Faham tak? Unless anda dapat entry sekiranya dia dia break macam ni. Dia break, ini dah break. Sekejap 1, 2, 3, 4. Kalau dia break macam ni, 5 wave. Kalau dia break 5 wave macam ni, ini anda ada set up. Kalau nak masuk, ini maksudnya ini adalah satu yang kecil.
Kalau dia 5 wave macam tu, satu merah, 2 merah, then anda boleh entry kalau dia buat macam ni. Tapi kalau dia buat begini, kalau dia buat macam ni, 1, 2, lepas tu dia terus naik, ini tak ada peluang. Kalau dia turun, anda tak masuk. Biarpun 1618 terlalu kecil, dan ini anda tak masuk. Kita basically anda sedang tunggu high dekat sini break dan tengok structure dia, sebab ini masih boleh buat benda ni. 1, 2, 3, 4, 5 breakout. Lepas tu kalau anda tengok lain-lain structure menunjukkan bahawa ada lagi momentum. Contohnya kita ada US 100 sampai 1618. Then kita tunggu 1, 2, 3 yang correcting structure ini. Ya. Itu bermakna ini adalah 1 kat sini. Then anda boleh enter. Kalau itu berlaku, anda nak tengok lain-lain indeks ada momentum ke atas. Then anda boleh entry. Ada yang sampai 1618 menunjukkan dia belum habiskan structure ini. Itu nak guna ni lah. Okey, kalau tak, we will be doing bigger. Anda kena tengok lain-lain punya indeks. Itu market dynamic. Okey. Jadi pada waktu ini, semasa ni kita tak minat. Pada waktu ini kita baru saja ada, kalau anda tengok di H4, kalau anda tengok di H4 pada waktu ini, di H4 ini baru saja 1, 2 dan 3. Dia masih dalam sama structure 3. Dia masih boleh buat benda ni. Faham tak? Jadi selagi dia tak break atas ni, kita tak minat. Pada waktu ini indeks kalau anda baru nak masuk, kecuali anda scalping, kalau anda short term swing ataupun intraday, not really, dia dah pergi. Sebab itu saya cuba cari, tapi mungkin masa chart tu ni tak kena dengan masa saya tengok chart, tak kena. Okey, US 30 katalah ini. Sebab ini menunjukkan ada kemungkinan kita akan ada rally yang banyak tau. US 100 ni menunjukkan, nampak 1, 2 dia shallow, dan kalau sini buat yang kuat, buat yang naik, yang naik kuat. Kalau kat sini 1, 2 dan ada 1618. Dan yang lain-lain tu akan push. Ingat, antara komponen US 100, antara yang besarnya adalah Apple. Apple juga membentuk US 30, antara komponen dalam US 30 dan US 500. Jadi sekiranya US 100 ni, sebab US 100 ni kenaikan dia shallow tau. Kenaikan yang ini, kalau dia betul-betul bounce, kita ada flat. Ini adalah flat, running flat. Kalau ini buat wave 3, 1618, then anda akan expect indeks yang lain ni, ini masih lagi 1 in progress. Faham tak? Ini masih lagi 1 in progress. Kita sedang buat 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia break 1, 2, 3, kita enter. Faham Mimon? Kalau US 100 ni dekat sini, kenaikan dia 1618. 1 dan 2 ni, 2 sini 2 ni, kalau dia naik dan ada structure 1618 dekat sini, bermaksud indeks-indeks lain jauh lagi. Asalkan anda tak short, janji anda tak short, asalkan anda tak short indeks, anda okey. Kita cari peluang untuk long, dan kita cari peluang untuk masuk balik indeks. Kalau dalam struktur sekarang ni, mana-mana indeks ada buat 1618, dan indeks yang tak buat 1618 ada incomplete, kita masuk.
Itu yang kita sedang tunggu. Okey. Ini pun belum break high. Jadi dia ada room untuk ke atas tau. Ini ada room untuk ke atas. Ini ada jauh lagi lah dia nak ke atas pada semasa. Okey. Hanya jika ada struktur 1618. Kenapa kita tengok yang ni? Sebab sini dia tak break lagi. Sama. Yang lain-lain pun tak break. Okey. Ini adalah untuk US 100. Jadi kita tengoklah US 100. Sebab kalau US 100 ada 118, ini mungkin diagonal. Anda cari selepas 5 wave. Kalau dia break high kat sini, then kita masuk. Ini masih lagi kita akan extend kan ya. Kita akan extendkan wave 5 untuk US 30 ke atas. Ya. Bermaksud satu instead of sini, satu dia jadi sini. Dan kita boleh masuk untuk wave 2 kat sini. Ya. Kalau tak ada, then jangan. Kita expect dia habis wave 3 dan memulakan correction yang besar. Okey, Anda nak tengok indeks-indeks lain, ada 1618. Okey, DAX sama. Bagi mereka yang ada position dekat sini, anda hold. Anda masih ada, ni jauh lagi ya. Ini jauh lagi. Ya, untuk DAX ni, bagi mereka yang masuk dekat sini ya. Bagi mereka yang masuk kat sini, anda sepatutnya dah letakkan BE ya. BE letakkan bawah ni. Ambil separuh dan letakkan bawah ini. Ya, bagi mereka yang masuk DAX ya. Okey, saya buka chart tak kena masa. Saya lihat chart tak kena masa. Sebab tu kita miss that position. DAX, JP 225 sama juga. Kita ada jangkaan untuk ini meneruskan pergerakan. Kalau sini pun ada yang, sebab nampak kalau anda tengok JP 225 ni, sini kita dah ada 1618 tau. Sebab tu ini mungkin extend, faham tak? Ini mungkin extend. Ini adalah wave macam ni. Dan kita baru saja wave 1 dan kita boleh buat benda ni 1, 2 dan extend ke atas. Ada kemungkinan untuk itu berlaku. Itu maksud saya. Ini maksud saya. Ada kemungkinan untuk kita buat 1, 2. Itu maksud saya. Mungkin ada 1, 2 dan kalau 2, then anda boleh cari untuk US 500, US 30 untuk entry. Sini dah menunjukkan bahawa kita ada 1618 dalam sini. Maksudnya ada motif, ada kekuatan dia. Dan ada dia pergilah, maksudnya trend tu masih kuat. Tu maksud saya. Okey, jadi tapi pada waktu ini kita tak ada confirmation untuk benda tu. Baru satu saya nak tengok untuk untuk US 100, untuk Nasdaq tadi tunjukkan yang sama. Pada waktu ni baru satu instrumen yang menunjukkan kita ada motif. Ada motif ni maksudnya dia ada wave 3 lah. Dia ada momentum. Okey. So anda nak tengok correction ini, sekiranya correction ni dalam je lain macam, then kita either anda boleh alihkan satu ni kat sini, ataupun kita extendkan dia. Ada banyak benda boleh buat. I would prefer either satu ni kat sini ataupun kita extendkan 1, 2. Faham? Sebabnya anda tengok satu lagi dekat sini. 1, 2. Ini dalam equal leg. Okey, kalau ini terus 1618, that is another indication bahawa kita ada extension wave 5. Itulah guna benda-benda ni. So pada waktu ini kalau Nasdaq buat yang sama, dan ini akan extend.
Kita tunggu Nasdaq pada malam nanti ya. Okey, FTSE nothing, ini belum ada high, tak ada, ini sideway market. Seperti saya nyatakan semalam, pengumuman Perdana Menteri Boris Johnson GBP melonjak tapi FTSE tak melonjak. So nothing, tak ada apa-apa. So untuk FTSE tak ada apa-apa. Untuk mereka yang trade IBEX ni pun ada equal leg kat sini. IBEX, anda masih pegang position anda dan letakkan BE bawah ini. Bukannya BE dekat entry ya, BE dekat bawah last swing. Anda dah keluar separuh, letakkan sini. Okey? Letakkan bawah ni. Okey? Dan ini adalah wave 1, 2, 1, 2 dan kita expect 3 dalam 3 ke atas. Jadi IBEX anda masih pegang. Okey, jadi untuk indices saya tengah tunggu, tak ada apa-apa dalam market outlook. Saya dah alihkan, tak ada apa-apa. Saya tunggu kepada Nasdaq tadi. Kalau pada malam ni ada rally dia, then don't worry, kalau ada terlepas yang tu, kita tengok kepada indeks yang lain. Sebab indeks yang lain akan ikut. Tunggu yang ada set up, sama ada set up ini ataupun set up ini untuk ikut dia. Jangan takut terlepas. Oh, aku terlepas dah. Tunggu Zul ni banyak terlepas. Don't worry. Market tu sentiasa ada. Jangan FOMO. Jangan FOMO. Okey. Itu juga menyokong kepada more strength dalam yen pair. Saya dah batalkan AUD JPY punya entry dan pergerakan dekat USD JPY ni menunjukkan ada kemungkinan yang kita sebut tadi. Sebab ini adalah 1, 2, 3, 4 dan 5 dalam yang merah. Okey? Dalam yang merah dan ini dijangka akan buat correction yang besar. Okey, sekejap. Ini dijangka akan buat bigger correction dalam B. Okey, dan itu kalau ini berlaku, kalau B di sini berlaku, itu meningkatkan kemungkinan untuk, sebab B ni adalah biasanya sharper correction. Kalau B ni berlaku, then macam ni dan ini ke atas. Okey. Kalau B ni berlaku, itu ini adalah sama dengan jangkaan untuk sekiranya kat sini wave 2 tau. Faham tak? Sini 1, sini wave 2. Sini wave 2. Faham? Ini 1, ini 2. Ini mungkin satu lagi adalah ini ini 1, ini 2. Jadi bagi mereka intraday ini mungkin ada peluang. So kita ada incomplete. Bagi mereka yang scalping untuk indeks ataupun untuk intraday trade, itu satu lagi. Jadi kalau kita tengok dekat UJ ni, ini adalah structure yang ada. Ini adalah A, P dan C untuk melengkapkan ini. Ini jangan anda tak long yang ini. Anda tak long yang ini. Okey, ini adalah untuk UJ. Okey, asalkan anda bagi mereka yang intraday untuk shorter term, ini adalah breakout dalam 5 swing. Bagi mereka yang shorter term, ini adalah breakout dalam 5 swing. Okey, kita pun dah nampak dia ada divergence. Dia dah mula dijangkakan buat divergence dekat sini. Kat sini, wave 5 dia akan buat divergence kalau ini buat higher high. So bermaksud ini 5 wave, 3, satu lagi high. Okey? Turun dan satu lagi high. Boleh anda jangkakan dekat sini buat macam ni.
Ini naik dan 1, 2 dan 3 sebelum dia berakhir dengan divergence. Okay. USD JPY not really yang anda nak trade. Sebab dia tak ada sequence. Anda tengok dari time frame besar, dia tak ada sequence. Ini maksud saya. Dia tak ada sequence. Dia tak ada high, tak ada low. Dia tak ada, dia sideways. Kenapa nak trade dia? Kan? Ini sideways market. Kita pernah tandakan sebagai triangle. Sebab apa kita tak dapat tandakan sebagai triangle sebelum ni? Sebab dia punya RSI ni ada break yang kat sini. Sekejap lambat pula RSI daily dia. Oh, ini. Dia keluar daripada ni. Ini tak membentuk triangle. Sini terkeluar. Jadi dia tak dapat bentuk triangle. Saya masih nampak ada orang lukis dia sebagai triangle. Tak kena. Momentum dia ada. Jadi tak ada apa-apa. Dia tak ada high, tak ada low. Dia tak ada trend. Anda akan ada trend dia hanya bila dia buat benda ni. 1, 2, 3 dan kalau dia buat benda 1, 2, 3, 4, 5 breakout 1, 1, 2, 3 masa tu kita boleh trade dia. Kalau ini berlaku, kita ada US dollar yang amat lemah. Kalau itu berlaku, kalau ini breakout dan ini adalah trend, US dollar amat lemah. Kalau itu berlaku. Okey, USD JPY trade benda lain. Trade benda lain. Trade benda yang ada trend. Euro JPY ni ada trend, kan? Ini ada trend. High sequence of low high, low high, higher low, higher high. Di yang lebih besar, kalau tengok untuk Euro JPY ni, dia pun sideways. Ini dekat weekly. Dekat daily pada semasa, dia ada sequence dalam ini. Dalam ini. Okey, ingat yang ini kalau kita tengok dekat daily, dia belum break satu atas ini. Kalau satu atas ni break, anda jangkakan euro US dollar buat apa? Dolar habis. Kalau ini breakout ke atas satu ni, breakout atas ini, dolar memang habis. Correction yang besar dulu sekali, lepas tu dolar habis. Ni maksud saya. Kalau ini breakout, euro US dollar kat sini, dijangka akan breakout high yang sama. High yang sama dalam satu biru ni. Dalam satu biru ni. Saya akan buat benda tu. Waalaikumsalam. Kalau dia breakout satu ni, dan dua kat sini, dia akan buat correction dalam, dan kita akan trade euro US dollar daripada dua punya correction. Kalau euro JPY ni breakout atas ni. Sebab kita tak jangka dia breakout berdasarkan Fibonacci, saya letakkan euro US dollar bacaan internal macam ni. Kalau dia break. Sekarang ni dia tak break, jadi tak dapat nak katakan. Okay, euro JPY untuk nak cari entry hari ni tak ada. Pergerakan ke atas tu, okay, dah sampai equilibrium. Saya tak interested. Kalau the moment dia sampai equilibrium, saya tak interested. Sebab kat sini baru dijangkakan buat 1, 2, 3. Saya tak interested. So bagi saya, ini boleh jadi 3 wave dan turun ke bawah. So saya tak interested semasa euro JPY. Tapi hala tuju dia ke atas. Ni yang anda kena disiplin. Saya nak cari bila ada incomplete. Dia tak ada incomplete sequence. Hala tuju dia ke atas. Dia ada 3 wave. Tu yang nak tekan tu. 1 dan 2. Kecuali kalau 1 kat sini, kalau dia naik terus rallying 1, 2 dan structure ini naik terus sampai 1618. Faham tak? Dia terus naik dalam 1. Lepas tu dia buat 1, 2, 3. Itu adalah 1 ini.
Itu adalah satu yang ini. Ini adalah 2. Dan kita trade. Faham? Dan kita trade. Okey, sekarang dia dalam equilibrium. Saya tak sentuh. Bukan semua. Hala 7 dia ke atas. Bukan semua lekuk anda nak trade. Jadi pada waktu ni Euro JPY pun tak ada. GBP JPY shallow wave 2. Kita ada 5 wave. Breakout 1, 2, 3, 4 dan satu lagi high sebelum dia buat wave 2. The thing is, dia punya breakout itu 1, 2. Yang ini dah sampai, nampak tak? 1618 dia break. Dan kita sedang tunggu wave ni. Jadi yang ini anda boleh trade. Faham tak? Ini anda boleh trade sebab dia ada momentum. Jadi kalau dia buat kat atas ni, ini adalah 1, 2. Okey, GJ ni kita boleh trade sebab dia lebih 1618. Wassalam kan? Jadi ini ada kemungkinan inilah 1. Faham? Ini adalah mungkin 1. Dia boleh jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan ini adalah wave 2. Apa pun kita akan tunggu ini dulu. Anda akan tunggu shallow correction dahulu. Anda tunggu benda ni. 1, 2, 3. Kita enter yang ini dahulu. 3 wave yang pertama, iaitu wave 2 ni. Terlena depan laptop. Macam mana tu? Faham? Kita akan masuk yang ini dahulu. The first 3 wave punya ni GJ. Saya tak lukiskan dulu sampai dia habiskan 5 wave. Sebab kita sekarang ni anda dah nampak dia berlaku dah kita nak ini ada divergence. Pada waktu ni kalau dia turun terus dia tak ada divergence. Anda nak tengok dia buat high dekat sini dan sini ada divergence. Okey? 1, 2, 3 kita long. Yang dia breakout level ini. Okey? Sorry, ini tak patut breakout. Dia masih dalam ni. Dia masih dalam ni. Okay. Kalau dia breakout, itu adalah 1, 2. Faham? Kalau dia breakout level ini dan turun ke bawah macam ni, itu adalah 2 ni. Boleh Pian? Boleh. Kalau dia turun daripada ni dan breakout, inilah 2 ni. Apa pun tak kisah. Kita akan trade yang pertama 3 wave ini. 3 wave yang pertama ni. Kita anggap dia sebagai wave 2 dahulu. Okey, ini adalah yang 1, inilah 2. Ni biru, sorry, bukan color tu. Kita akan trade yang itu. Ni. Kita akan trade yang ini. Dia buat kampung baru. Dan maksudnya ini benda tu je Pian kan? Dia itu je. Itulah guna RSI ni. Dan anda nak tengok dia sedang betulkan struktur mana. Kalau dia sama je, ini struktur yang sama. Maksudnya kita dalam wave 3. Kalau sini hold kan. Kalau dia naik kan, turun, naik, dia hold struktur ini, tak break. Maksudnya ini adalah masih lagi dalam sedang buat 3 yang ini. Dia masih dalam sama lah. Dalam 3 yang sama. Kalau dia breakout ke bawah ni, then kita dalam struktur lain. Maksudnya, kita extend lah. Ini 1. Ini 2. Jadi 1 kita extension. Senang lagi tengok RSI. Saya tak suka Stoch sebab dia sama je kali. Tapi saya lebih suka guna RSI sebab dia simple. Nak tengok struktur senang. Tak kisah, ada orang lebih suka guna Stoch banding dengan RSI. Sama je, dia oscillator, benda sama. Okey, jadi kita tunggu yang ini tak dapat lagi. Saya tak lukis, sebab itu saya tak lukis dia. Kalau tak ada je orang short sekejap. Perkataan short sekejap tu sakit telinga dengar. Okey.
Jadi kita nak tengok dia berakhir dengan divergence. Ini mungkin 1. Okey, kalau dia 1 dia besar sikit. Kalau dia 2 tadi dia kecil sikit. Anda nak tengok RSI dia. Kita tunggu dia punya correction nanti. Apa bentuk correction dia? Dia nak tengok RSI. Okey, ini adalah untuk GJ. Jadi GJ saya tak letakkan dalam ni sebab dia masih develop. Masih develop. Jadi saya tak letakkan. Untuk GJ. Tapi tengok-tengok malam ni ramai curi ayam. Sejak bila belajar trading jadi pencuri? Payah. Trade kepada satu sistem, satu trend. Buat benda tu. Saya tak faham curi sekejap, masuk sekejap. Itu trend tu sekejap. Macam mana tu? Okey, tengok. Ini structure untuk AUD JPY. AUD JPY saya batalkan entry semasa dia masih boleh buat ke bawah. Masih boleh buat ke bawah selagi dia tak break atas ini Tapi sebabkan oleh pergerakan AUD US dollar, AUD JPY, kita katakan ini ke atas. Kita katakan ini ke atas. Kalau kita tengok RSI di sini, kita ada 1 2 1 2 breakout lagi. Maksudnya kita ada extension dekat sini. Ini 1 2 1 2 3 4 5. Faham tak? Ini adalah dalam structure yang ini 1, ini 2, 3, 4, 5. Kita ada flat dekat sini. A, B dan C. Lepas tu kita ada 1 2 3 4 5. Yang lebih kecil. Yang kat sini. Ni bentuk dia. Saya tak nak lukis dia sebabnya tak nak orang ambil curi ayam. Tak nak orang curi ayam. Kalau ini breakout ke bawah, ini dah dekat-dekat Ini ini masih holding. Kalau ini breakout ke bawah, then apa kita buat? Kita extendkan 1 dan ini 2. Itu je. Jadi ini akan jadi diagonal. 1 2 3, 4, 5. Faham tak? Ini jadi diagonal. 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan ini 1. Faham tak guna RSI ni? Galih, Roslan, kalau dia breakout ke bawah, ini jadi 2 ni. Tapi ini tak ada apa-apa. Ini tak ada set up. Boleh Anda nak tengok dia punya ini momentum tadi menunjukkan ada structure baru. Itu maksud dia. Dan kita habiskan yang ini. Itu je. Okey, jadi saya tak lukis dia sebabnya dia masih terbentuk. Jadi tak ada sequence, jangan. RSI bawah tu 2. Bukan RSI, dia break ini, dia break structure, dia break channel. Dia break channel RSI ni macam ni, dia break ini. Kalau dia break, then itu adalah yang ini 1, ini 2. Nampak tak kita dah ada divergence? Ini mungkin dah sampai 5. Jadi kat sini ini adalah 1 2, ini flat ini flat. 3, 4, 5. 1, 2, 3. Kalau dia break, ini break ke bawah. Kalau dia break, kalau channel dia break, kalau channel RSI itu break, itu guna RSI ni. Minggu ni dan hari ni dan minggu depan kita lebih teknikal. Ikut minggu depan, jangan miss. Kita cerita detail macam ni satu-satu dalam sambil kita beranalisa. Lagi bagus. Terus nak pakai macam mana. Okey, kita kat mana? AUD JPY. CAD JPY pun sama. Nampak? 1, 2, 3, 4. One more high. Kita tengok ada tak RSI dia. Ini tak peak, ini tak ada divergence. So, kalau kita lukis, kita letakkan satu lagi high. Sebelum dibuat 1, 2, 3. Jadi kita nak tengok dekat sini. Dia buat macam mana? Kalau dia naik, okay, dan
turun. Apa dia punya momentum? 1, 2, 3. Kalau dia break out, nak lukis ni. Kalau dia break out benda ni semua, ini adalah satu. Faham? Itu je. Dan kalau dia macam ni, satu dia kat sini, ini kita ada incomplete sequence, dan dua ni ada trade lah. Itu je. Dan ini kita buat macam ni. Ini 3, ini 5, ini 4, ini 3, ini 1, ini 2. Itu je. Pian. Ini breakout. Kan? Ini breakout. Satu, cat JPY kita trade. Anda nak tengok benda ni berlaku, dan anda boleh ambil connector dia. Syarat dia ada incomplete sequence. Anda tak dapat katakan sini 3, sini 3 macam ni. Kalau tak, 5 kita, 3 kita kat sini ke metode. 3 kita tak cukup sifat. Faham tak? Dia tak dapat. Kita dalam wave 3 ni, kita start dalam wave 3. Kalau ada tengok di time frame besar, H4, sekejap mana? H4, kalau ada tengok stokastik dia sedang membentuk snake. Ni. Sekejap. Stokastik dia sedang nesting. Ini sedang dijangka buat sideway, wave 3. Sini dia naik. Maksudnya stokastik kita dekat sini dijangka buat macam ni tau. Sama yang macam dekat sini. Wave 3 kat sini kan, dia naik, setuju dengan RSI. Sama. Itulah dia. Faham guna RSI ni? Nanti lepas sesi dah tak faham balik. Terujuk, faham. Sakit kepala otak aku. Saya hari-hari cerita ni ya. Okay, so pada waktu ini kita tak dapat buat macam tu sebab dia tengah develop. Kita tengah tunggu data. Apa dia buat? Jadi bukan semua lekuk anda nak trade. Anda tak dapat buat yang itu sekarang. Kita tengah tunggu info. Apa market nak buat? Anda tak dapat katakan 3 merah tu habis sini. Okay, malas nak lukis, letak balik. Okay, senang kerja aku. Faham? Jadi kalau ini berlaku, pullback 3 wave, dan anda nampak ini break, sini dah habis 1, sini 2. Kita trade. Untuk check dia, CAT JPY anda trade, anda tengok USD CAT. Tengok, USD CAT pun cerita sama dekat 1 hour. Ini ZN. Untuk ni sini 3 wave dia habis. 4,500. Boleh start habiskan minggu ni. Hantar kat saya, Pian. Helmami. Faham? Sini nampak 3 wave. Kalau USD CAT jatuh, anda rasa CAT JPY ni ke mana? Sebab itu saya tak jangkakan kalau jatuh, kalau correction kat sini, USD CAT ni punya kenaikan di sini. Ini ada 3 wave tau. Sini ada 3 wave. 1, 2, 3. 3 wave bukan 5 wave. Jadi maksudnya untuk CAT JPY ni, kejatuhan kat sini tak kuat. Kenapa kita tengok CAT JPY dengan USD CAT? Ini CAT JPY. Okay. Ini USD CAT. Okey. Boleh? Kalau tak nak juga, pergi tengok invert dia. Okey, dia tak akan satu tapi arah dia tak lari. Faham?
Jangan lupa. Kalau lupa kan terbalik macam kita. Arah dia tak lari. So kalau anda katakan USD CAD ni nak start jatuh kat sini, kita tak dapat, kalau ada correction dekat sini tak jauh. Jadi kita sedang tunggu. Ini mungkin 1, 2 dalam 3 swing. Anda kira swing dia, anda akan dapati dia sama. So perhatikan pada malam ini satu lagi high, kita kena tunggu high sebab sini akhir dia tak ada divergence. Anda kena tunggu satu high. Sini kena buat high, then anda boleh masuk dia. Apa ni? Okey, then anda boleh masuk dia. Okey. Maksudnya ini satu. Itu sebab dekat sini adalah diagonal. Diagonal ni payah. Diagonal dalam mana satu. Kalau dia breakout macam ni, 1, 2, 3, 4, 5, breakout senang. Masalahnya yang ini tak buat breakout. Jadi bab itu, adakah sini akan jadi apa? Bab itu. Jadi kalau dia berakhir dengan divergence turun, then ini mungkin satu. Saya akan cari peluang dekat sini. Dekat sini kalau dia correction besar dan RSI dia break. Okay. Saya tak letakkan dulu sebab dia tak ada cut chart. Dia belum buat berakhir dengan divergence. Jadi saya tak dapat tunjukkan. Kalau tak, lukisan saya salah tau. Bagi mereka yang faham elite wave, kalau tengok benda tu, saya letakkan satu tu ke atas, dia akan kata itu salah. Memang salah. Dia tak ikut hukum. Okey. Gold perubahan level, kita gunakan ini sebagai konektor. Kalau anda tengok kepada sini, RSI dia, sini konektor. Nampak? Dia breakout. Ini, sini, ini. Okey, situ X kita. Sini kita ada W, X dan Y. Saya tak letakkan kalau tak berterabur sangat cat. Okey, kalau dia naik ke atas daripada semasa, dia jadi apa? Kalau katalah dia naik ke atas, lepas tu turun balik. Dan sini adalah lower low. Ini jadi apa? Kalau dia naik, semasa ini tempat entry. Kalau dia naik, anda kena tukarkan, ini jadi apa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini A. Sini B. Sini ada jagakan 4 dan 5. Ada tarik konektor baru. Faham? Dan anda kena tukar gold punya kawasan entry. Okey, kalau dia buat benda ni, ini B dan ini jadi C dalam yang biru. ABC. Ini jadi diagonal. Ini jadi diagonal. Dan kita ada A, B dan C. Faham? Detail. Detail dia dekat indikator. Itu detail dia. Ah, 535. Dia akan jadi 535. Sebab ini low. Ini low. Ini low. Jadi kita akan buat dia jadi 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Lekat dah. Okey. Itu gold. Gold ni ada set up sebab kita ada incomplete sequence. Ingat gold kita tengah tunggu dia burst kuat. Ini burst naik kuat. Maksudnya kita akan ada nesting 1, 2 kat atas ni. Jadi kalau ada peluang untuk enter gold, kita akan cari peluang untuk enter dia. Gold kita sedang tunggu dia buat nest. Maksudnya pergerakan yang macam sini. Pergerakan yang sini. Yang ini, macam ni. Yang dekat sini. Mana 3 dia? Yang ini, yang naik, dia tak turun-turun. Selalunya kalau A diagonal, correction akan buat tak semestinya.
Tak sebenarnya. Dia bergantung kepada third leg dan juga wave B, Pian. Kasyah selalu juga fikir macam mana Zul tahu ni 3 wave 5. Gunakan RSI. Itu dia Kasyah. Sebabnya wave 5 kena divergence. Pegang tu je. Pegang tu, lepas tu tengok channel. Tengok channel dalam RSI. Itu je. Kita sedang tunggu gold buat benda macam ni tau. Dia naik kan. Yang dekat sini. Dekat sini. Naik yang tak pandang belakang. Yang tu kalau tak sempat entry kat bawah tu dapat nganga. Dapat nganga. Jadi saya tak nak terlepas yang tu. Kalau ada peluang, gold. Untuk gold. Okey. Jadi kalau sini diagonal 1, 2, diagonal tu 5 Pian. Diagonal tu 5. Diagonal 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia naik 1, 2, 3, ini 5. Sini 3. Dia tak dapat jadi WX dan Y. Ini kena 5. Dia tak dapat 5, 3, 3. Tak ada. Tak buat lagi. Dia tak buat lagi. Tak ada. Tak ada. Dalam Elliott Wave tak ada tu. Dia jadi 5, 3, 5. Tak ada lagi. Tak buat lagi. Okey, jadi kalau ini breakout ke atas, itu kan jadi 1, 2, 3, 4, 5. Boleh kalau nak tengok kecil-kecil dapat dia lukis. Kalau setakat nak lukis Elliott Wave lah kan. Saya ambil yang ini sebab kita jangkakan penurunan ini berlaku. Kenapa gold boleh jatuh? Dolar tak kuat sangat. Kenapa gold ni boleh jatuh? Kenapa gold ni boleh jatuh? Yes. Soalan saya, kenapa gold ni boleh jatuh? Ingat, bukan dolar. Ni. Kalau sini buat wave 3, gold akan jatuh. Gold lebih kuat dipengaruhi oleh, tulis nota. Siapa nama, mana si Aryan? Aryan ada, disenyap tu. Gold lebih berbanding dengan US dollar. Gold lebih dipengaruhi oleh indices. Dalam indices dynamic, gold, silver jatuh. Maksudnya bila indeks buat wave 3, gold akan jatuh, dia tak boleh kuat. Dia akan sideways ke bawah ataupun dia akan trending ke bawah, antara dua. Indeks. Kita punya delay ni teruk betul. Okey. So, at least hari ni tak terputus kan. Marah Zatul. Jangan marah saya. Okey. Jadi gold kita jangkakan dia akan ke bawah bila indeks buat wave 3. Sebab banyak orang jual mak. Itu lagi bagus jawapan dia. So apa gold jatuh? So orang jual. Betul lah Kasyah. Tak salah. Okey. Jadi gold kita jangkakan dia akan buat correction 2. Bila indeks buat wave 3 kepada, nampak tak dia punya fractal yang sama. Pemilihan fractal pemilihan fractal 3. Ni kalau ada nak lebih dalam lagi, ni fractal. Kenapa saya pilih fractal ini? Gold fractal yang sama. Lepas, kalau sebab-sebab kita nak masuk kat mana? Sebab orang jual je lah, kita nak masuk kat mana? Kalau orang beli balik. Okey, tapi jangan lupa inflasi tetap masih ni. Sebab tu gold anda jangan sell. Gold anda tak sell. Anda tak sell gold. Gold, silver tak ada set up untuk 3711. Tetapi dia ada set up untuk teknik lain. Ini adalah untuk apa, seperti saya tunjukkan, ini adalah untuk channeling. Untuk channeling. Dia belum break lagi channel tu. Ini menunjukkan dia masih ada trend ke atas, motif. Ini masih ada motif. Dia break channel ke atas. Pada masa yang sama kita tunggu dia break channel ke bawah sebagai correction untuk masuk. Tapi kalau dalam teknik 3711 ini tak ada trend sebab satu dia tak break atas. Saya enter yang ini tapi bukan dalam sistem kita. Itu adalah untuk pegang jangka panjang. Okey.
Jadi inilah. Jadi jangan bagi mereka pakai 3711 ini bukan entry anda. Saya inilah untuk channel teknik. Tunggu dia. Yes, kalau nak beli gold, nak beli silver pada waktu ni masih lagi harga sekitar 1,900 untuk spot. Untuk futures, tengok harga futures. Tengok gold punya futures ni. Ada tengok gold punya futures. Ni gold GC. Tengok harga gold. Gold punya futures. Gold punya futures. Ni ya. Nampak? Gold punya futures dia lebih trending. Kalau anda bandingkan dengan gold ni, bandingkan dengan compare dengan XAU US dollar. Anda tengok kontrak ke depan dia lebih trend. Mana dia? Lebih kurang. Sama je chart dia. Saya ambil chart yang sama kejap. Ini adalah kejap. Ini adalah GC untuk Jun. Okey. Sama. Kalau tengok dekat RSI dia, ni bentuk dia. Stokastik dia, ni bentuk dia. Dia tengah reset. Ni adalah untuk stokastik dia. Dia tengah reset. Kalau anda tengok RSI dia, kalau nak masuk dalam lah. RSI dia tengah buat wave 2. Nampak dia break. Kecil je ni. Ini break wave 2. Ini adalah untuk gold. Satu saya cari untuk gold. Tunggu dia punya 3 wave long. Minyak pun minyak ada incomplete sequence. Jadi minyak satu lagi ke atas berakhir dengan divergence. Bagi mereka yang trade minyak, 2 ni anda boleh trade. Faham tak? Sini akan berlaku divergence, 2 anda boleh trade untuk minyak. Kalau nak entry wave 4, kena 1618 selepas naik dekat stokastik. Silver sebab ni deal. Ini bukan high. Kalau satu ni breakout ini dan kita ada high. Thank you Rosie. Ini break sini. Sini tak ada high. Ini satu structure. Ini satu structure. Satu je structure. Dan kita tengah tunggu 2 yang besar. Ini satu structure. Jadi kalau dia satu structure belum ada siri. Ini satu. Ini low, ini high. Higher low, higher high. Dan baru kita ada trend. Faham? Ini satu structure. Beza dia dengan gold. Try tengok gold. Beza dia dengan gold. Ni beza dia dengan gold. Gold, daripada bawah ni, sini kita ada lain structure. Low, high, higher low. Dan kita dah ada structure lain.